Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammadin al-Amin, imamil muttaqin wa imamil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهدوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. Dikasihi Al-Fadil Ustaz Abdul Razak, Sahabat Fadilah, tuan-tuan ahli dan kuasa surau, khususnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu pada pagi subuh di bulan Rejab untuk kita meneruskan pengajian kita dan juga bicara kita dalam tafsir surat Yasin dan kebangkitan ummah ini insya-Allah. Dan kita sampai kepada ayat yang ke-12 insya-Allah. Ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah menyatakan sesungguhnya Allah menghidupkan orang yang mati dan Allah tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala bukti perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Dan ingatlah tiap-tiap sesuatu itu kami catatkan satu persatu dalam kitab Lauh Mahfuz yang menetap. Jadi dalam ayat ini tuan-tuan, Allah menjelaskan berkenaan dengan penguasaan dan juga kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Nuhyil mauta, maksudnya Allah menghidupkan semua orang yang telah mati. Segala amalan yang mereka lakukan sewaktu mereka hidup atas dunia, semuanya Allah catatkan satu persatu dengan jelas dalam suratan amal masing-masing, sama ada yang terhasil daripada perkataannya ataupun perbuatannya. Jadi setiap apa yang manusia lakukan waktu hidup atas dunia ni, semuanya dalam rekod amalan yang tercatat, yang ada apa? Ada bukti, ada hujah yang dicatat oleh malaikat yang disebut dengan Raqibun Atid, Kiraman Katibin. Jadi tak boleh terlepas, tak boleh terlepas pandang lah kita kata. Kalau kita ni manusia ni mungkin terlepas pandang, terlupa, kita lalai dan sebagainya.
Tapi dalam ilmu Allah, penguasaan Allah SWT, tetap akan ada catatan dan akan ada bukti apa yang telah pun kita lakukan sewaktu kita hidup di atas dunia ini. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ayat ini dijelaskan di bawah itu tuan-tuan. Diturunkan di Madinah. Ayat ini diturunkan di Madinah. Yang terdiri daripada masyarakat yang berbilang suku kaum dan mengamalkan cara hidup mereka mengikut kepercayaan masing-masing. Waktu tu di Madinah ni, penghuni-penghuni ataupun penduduk Madinah ni dia daripada pelbagai kaum, pelbagai etnik lah kita kata. Dan mereka ni pun mengamalkan hidup cara masing-masing lah. Masing-masing punya budaya, masing-masing punya pahaman gitu. Di antaranya tuan-tuan, Bani Salamah. Bani Salamah ni mereka dapat tahu tentang Islam melalui ahli rombongan yang mai bersama dengan Rasulullah SAW yang mereka bertemu di Aqabah. Lalu mereka berminat untuk nak peluk Islam. Dan mai rombongan Nabi ni mai ke Madinah, bertemu dengan mereka, cerita Islam pada mereka, mereka pun rasa berkeinginan untuk nak peluk Islam, minat dengan Islam. Kemudian setelah mana Nabi berhijrah ke Madinah, tuan-tuan, mereka sering ke masjid untuk salat berjamaah dan menuntut ilmu pengetahuan dengan mereka. Dengan Nabi SAW, tuan-tuan. Jadi kaum Bani Salamah ni, mereka duduk satu tempat yang jauh daripada Masjid Nabawi. Duduk agak, orang kata agak pendalaman sikit lah. Jauh. Dan ada kalanya mereka rasa sukar nak main ke masjid. Ya, bila duduk jauh ni, dia jadi orang kata payah lah. Nak jalan kaki jauh semua, kemudian dalam keadaan orang kata panas terik kan, nak kena guna tenaga yang banyak, jadi dia rasa sukar untuk nak mai ke masjid. Dia ada cerita dah ni dalam dalam kisah yang panjang lah berkenaan dengan Bani Salamah ni. Jadi tuan-tuan, jadi apabila mereka rasa jauh nak mai ke masjid tu, mereka cadang mereka nak pindah mai, nak pindah bagi dekat sikit dengan masjid supaya mereka boleh pulang alik hadir ke masjid dan bertemu dengan Rasul SAW untuk nak menuntut ilmu dengan baginda dalam keadaan yang lebih selesa. Kan? Kita buat rumah dekat masjid lah. Dekat surau. Jadi 10 langkah sampai dah masjid. 10 langkah sampai dah surau. Jadi mereka punya pandangan mereka sebegitu, tuan-tuan. Maka dengan hajat mereka tu dihidup oleh Nabi SAW. Maka dengan wajah yang manis, Rasulullah tanya kepada mereka. Ayat ni tuan-tuan, ayat hadis Nabi SAW riwayat Muslim ni, innahu balaghani annakum turiduna an tantaqilu qarbal masjid. Qalu na'am ya Rasulullah, qad aradna dhalik. Faqala ya Bani Salimah, diyarakum tuktab asarukum, diyarakum tuktab asarukum. Jadi maksud hadis ni, tuan-tuan, sebenarnya saya telah dapat tahu bahawa kalian semua berhasrat, bercita-cita untuk berpindah ke tempat yang berhampiran dengan masjid. Jadi Nabi kata, aku dengar cerita kata Bani Salimah ni nak berpindah mai dekat masjid. Jadi adakah berita ni benar? Kan? Adakah cerita ni betul? Nabi tabayyun dulu lah, Nabi selidik dulu, Nabi tanya habaq dulu. Mereka pun jawab, mereka kata, ya benar, wahai Rasulullah SAW. Kami memang berhajatlah, kami memang berhasrat untuk nak berbuat demikian. Selama ni kami duduk jauh. Duduk jauh, jadi jalan pun
letihlah sikit. Kan? Jadi nak sampai pun lambat. Saya duduk jauh. Jadi Rasulullah kata apa kat mereka tuan-tuan? Rasulullah kata, wahai Bani Salamah. Bekas tapak kaki kalian yang langkah mai ke masjid ni. Sejak daripada rumah kamu lagi. Semuanya ditulis, semuanya dicatat. 2 kali Nabi sebut. Bekas tapak kaki kalian yang langkah mai ke masjid ni, sejak daripada rumah kamu, maka semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pahala untuk kamu. Itu kisah dia tuan-tuan. Kisah bagaimana Bani Salamah ni yang duduk jauh daripada masjid, mereka nak mudah mai ke masjid, mereka cadang nak pindah rumah mereka tu, kediaman mereka tu dekat dengan masjid. Jadi Nabi kata tak perlu kamu buat macam tu lah. Sebab apa? Pahala banyak kamu duduk jalan mai masjid. Ganjaran baik daripada Allah SWT setiap langkah kamu, kesan tapak kaki kamu tu, Allahu Akbar. Nanti di akhirat jadi saksi depan Allah SWT. Inilah amal saleh, amal kebajikan yang kamu lakukan sewaktu kamu hidup pada dunia. Makna kalau 1000 langkah, insya-Allah pahala tu wallahu a'lam. Soal pahala ni serah pada Allah SWT. Tapi maknanya Nabi kata setiap apa yang kamu buat tu, kamu langkah, kamu hayun mai, tapak kaki kamu tu, semuanya ada pahala tuan-tuan. Jadi ayat ni dia ada berkenaan dengan apa yang berlaku kepada Bani Salamah. Baik tuan-tuan, kita lihat daripada awal apa yang Allah sebut dalam ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta, yang pertama. Iaitu Allah kata kamilah yang hidupkan orang yang mati. Iaitu menghidupkan kembali makhluk setelah akhirat bermula. Itu maksudnya. Hidup balik tuan-tuan apabila seseorang yang yang kembali ke rahmatullah, dia sudah melalui muqaddimatul akhirah. Orang yang mati ni tuan-tuan, apabila roh dia keluar daripada jasad, maka bermulalah kehidupan akhirat. Dunia dah habis dah. Kan? Ini kita dengar. Orang baca tahlil talqin kan tuan-tuan. Ya Abdullah ibni Amatillah yarhamukallah. Yarhamukallah maksudnya wahai hamba Allah, anak kepada 2 hamba Allah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Zahabat angkat dunya wa zinataha wa antal an fi barzakhin min barazikhil akhirah ila akhir panjanglah tu taqinu kan. Jadi nak abang apa tuan-tuan, wahai Abdullah, maksudnya wahai hamba Allah. Itu disebut nama lah, nama si Fulan binti bin si Fulan. Kemudian disebut dengan bin Mak. Tak sebut dengan bin Pak. Ada juga yang sebut bin Pak. Tapi kebiasaannya tuan-tuan, dia pertanyaan nama Mak macam orang pergi berubat kan. Tok Umar tanya Mak nama apa? Kenapa dibinkan kepada Mak tuan-tuan? Ataupun dibintikan kepada Mak. Waktu hidup bin dengan Pak. Main waktu mati bin dengan Mak. Ataupun binti dengan Mak. Pak terasa hati. Kenapa tu dulu? Kan? Tidak orang pengen Mak kan tu. Kita dengar kan? Jadi kita nak kena buat apa? Apa siapa? Kenapa tu? Kena tahu juga tu dah. Agak-agak tuan-tuan, agak-agak pula. Pasal nak bagi masa sebulan dari sekarang, tuan-tuan cakap jawapan. Oh, syurga bawah tapak kaki. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ada orang kata apa? Jawapan yang hampir tepat. Ada kena-mengena dengan jawapan itu. Baik, maka dibuat kajian tentang ataupun dianalisa balik. Ya, memanglah nasab ni pergi kepada Pak. Betul? Zeba benih Pak. Kan? Kemudian yang akan mengandungkan kita ni Mak.
Sebab tu anak luar nikah tuan-tuan tak dinasabkan kepada pak. Tapi anak tu anak siapa? Anak mak dia. Mak dia yang kandungkan dia. Mak dia yang mabak. Yang dia duduk dalam rahim mak dia. Kan? Jadi confirm dah kata anak mak dia. Mak yang kandung. Kan? Kalau hak luar nikah tu memang tak dinasabkan, tak dinisbahkan kepada pak kan. Jadi dibinkanlah kepada Abdullah ke ataupun apa Abdul Rahman ke apa semua kan. Jadi gitu. Ikut JPN ni, Jabatan Pendaftaran Negara, kalau anak luar nikah kemudian nak jadikan anak angkat kita tuan-tuan, dia tak dibinkan kepada kita. Tapi dia buh nama tu, nama lah depan tu nama Fatimah ke, tapi tak ada binti, tak ada bin. Bin siapa-siapa, Zakaria ke. Ada orang nama Zakaria ke? Tak ada orang. Contoh. Contoh. Fatimah, Zakaria. Tak ada binti, tak ada bin. Tu maknanya special case lah. Jadi Pak Angkat. Itu dia ada pihak JPN buat macam tu lah. Dulunya satunya dibinkan kepada Abdullah, Abdul Rahman dan sebagainya lah kan. Tapi kan ni dia ada prosedur baru, SOP baru, boleh nak nama Pak Angkat dalam nama dia tu. Tapi jangan tulis bin dan binti, maknanya anak angkat lah. Kan? Gitu. Baik, cerita ada tuan-tuan. Cerita buat talqin tadi ni kan. Kenapa tuan-tuan? Ya, waktu kita hidup, kita dibinkan dan dibintikan kepada pak kita. Mai waktu meninggal tuan-tuan, orang panggil kita ya Fatimah binti Hafsah contoh. Wahai Fatimah, anak perempuan kepada Hafsah. Nak kata apa? Anak ni kalau sebut kata binti bin dengan mak ni, confirm dah. Tak ada pertikaian dah tuan-tuan. Tu ya, anak mak yang mengandungkan dia. Gitulah. Jadi yang bin kepada pak tu apabila nikah cara halal pun semua tak ada masalah lah, bin pak ni ataupun bin mak. Cuma waktu meninggal tu nak dikonfirmkan, nak disahkan bahawa betul dia ni anak kepada mak dia ataupun binti amatillah, maksudnya anak kepada dua hamba Allah pun tak apa. Baik. Jadi semoga Allah merahmati kamu, sesungguhnya telah pergi daripada kamu. Dunia ni dah pilah. Wa zinataha, dan keseronokan dunia, perhiasan dunia habis dah dan kamu. Dan kamu sekarang ni berada di barzakh. Yang kita kata alam barzakh. Alam barzakh ni maksud dia apa tuan-tuan? Barzakh ni dia pemisah antara dunia dan akhirat. Dia dah terpisah dah, habis dah dia dengan dunia ni tuan-tuan. Apabila dikebumikan dia masuk pergi ke dalam tanah tu, mana tak balik dah dia mai ke dunia. Abadan abadah, selama-lamanya. Zaid dia nak kena duduk akhirat. Wa antal an, kamu sekarang ini fi barzakhin, maksudnya duduk di satu alam yang dah terpisah daripada dunia, min baradikhil akhirah, daripada perjalanan-perjalanan banyak lagi lah. Itu perhentian pertama baru rumah tu. Dia panggil Plaza Tool pertama. Hak yang kamu jumpa tu waktu baru hak pertama. Banyak lagi perhentian akhirat. Baradakhil akhirah. Kan? Tu gitulah tuan-tuan. Jadi apabila mati habis. Habislah apa ni? Cerita kamu, kehidupan kamu di dunia. Maka juga Allah bermaksud menghidupkan orang yang asalnya tak ada nyawa semasa di alam roh dan dihidupkan semula. Itu maksudnya Allah kata, inna nahnu nuhyil mauta. Allah tegaskan sesungguhnya kami yang menghidupkan orang yang mati. Maksudnya hidup balik manusia di alam akhirat ataupun hidupkan manusia yang waktu di alam roh dia belum hidup, Allah tiupkan, masukkan roh dalam jasad dia untuk dia bergerak, untuk dia hidup di alam rahim tu. Asal tak hidup. Lepas tu mai 7 bulan 8 bulan roh dah masuk apa semua, tu yang ada gerakan dalam rahim ibu tadi ni. Zaman moden ni boleh pergi scan tengoklah. Bukan scan kepala kita tu. Tu scan apa? Scan suhu tu.
Ni sikit nak tengok pergerakan anak. Lalunya pergi kat klinik ibu mengandung ke, ataupun pergi kat pakar perbidanan ke apa semua kan. Kalau nak cek tengok bagaimana keadaan anak duduk dalam kandungan tu. Tu kalau dia dah mula dia bergerak mungkin 7 bulan 8 bulan tu boleh tengoklah dia punya apa pergerakan dia. Ada dia punya kaedah dia apa semua kan tuan-tuan. Baik, jadi dari segi bahasa ni tuan-tuan. 3 kali ayat ni Allah sebut perkataan kami. Inna nahnu nuhyil mauta. Inna nahnu nuhyi. Tuan-tuan, Allah sebut apa tu? Ketiga-tiganya ada makna. Makna apa? Kami bermakna 3 kali Allah beri penekanan, menunjukkan penekanan bahawa Allah lah saja yang hidup dan yang mati. Itu satu penegasan. Inna nahnu nuhyi. Inna tu sesungguhnya huruf taukid dah tuan-tuan. Nahnu, kami kata Allah. Nuhyi, yang hidupkan balik tu. Subhanallah. Jadi tak ada sebarang pertikaian lah. Kalau kata siapa-siapa duduk dakwah kata dia boleh hidupkan orang yang mati. Kan? Di mana Fir'aun dulu kan. Dia boleh menguasai segala-galanya. Dia kata, ni nyawa hang duduk di tangan aku. Kok mana tu dah ni? Maknanya dia nak ambil tempat Allah. Ambil tempat Tuhan. Betul? Allah yang hidupkan siapa yang mati. Dan mematikan siapa yang hidup. Yuhyi wa yumit. Yang kita duduk baca tu. Kan, tuan-tuan? Jadi apabila dia sebut macam tu, orang pun tanya dia. Nak buat macam mana? Dia kata, kalau aku nak bunuh dia, aku bunuh. Maknanya, dia yang matikan ke mana? Lepas tu dia kata, kalau aku nak hidup dia, aku bebaskan dia. Boleh tak boleh? Tak betul ya tuan-tuan. Sebab tu Allah tegaskan dalam ayat ni, Inna nahnu nuhyil mauta. Maknanya Allah dengan kuasa mutlak yang ada, hanya sahaja Allah yang boleh hidupkan orang yang telah mati. Tak ada siapa pun yang boleh hidupkan balik orang yang dah mati. Mungkin cari atau rumah pakar atau mana pun jampak serapi, menurun, melompat tanah sini pun tak hidup dah. Enggak, apabila dah mati. Kan? Jadi Allah tegaskan sampai Allah sebut inna nahnu nuhyil mauta tu. Tak ada entiti lain yang boleh hidupkan makhluk itu. Baik. Jadi tuan-tuan, selain daripada menghidupkan, tentu dia juga yang mematikan. Jadi dua-dua makna ni terdapat dalam ayat ni. Jadi Allah nak tegaskan bahawa akan ada kehidupan selepas mati. Ba'dal mamat tu tuan-tuan, lepas mati tu ada apa? Ada kehidupan. Iaitu yang dinamakan hayatun ukhrawi. Hidup akhirat. Gitu. Baik. Allah akan hidupkan kembali mereka yang telah mati. Iaitu ini ditegaskan apa? Kenapa Allah tegaskan hal ini tuan-tuan? Kerana golongan musyrikin Mekah tak dapat terima bahawa akan ada kehidupan lepas mati. Pokok syirik ni dia tak percaya. Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan semula daripada alam kubur apa semua tu, dia tak yakin. Dia tak percaya tuan-tuan. Lepas kita ingat kot apabila dah mati, reput, relai apa semua ni habis. Dan tak ada perkiraan apa dah, tak ada persoalan apa dah. Tu yang sebut dalam surah Yasin nak ujung-ujung. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Ni geng-geng musyrikin dah ni. Dia pun tak percaya tuan-tuan. Kata macam mana nak hidup kali ni? Hancur lebur habis semua dah. Jadi debu lah. Jadi sagon. Tahu sagon? Jadi apa? Jadi tak tahu dah siapa dia punya apa. Jasad ni siapa? Tuan-tuan, Allah suruh Nabi jawab balik kepada orang yang tak yakin. Kata mereka akan dibangkitkan semula. Di hari apa? Di hari akhirat ni. Allah kata, Qul, katakanlah wahai Muhammad. Bagi tahu kat puak tu. Yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang hidupkan kembali ialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya bagi kali yang pertama. Awal dulu kamu bukan ada awal. Tak ada pun kamu tu. Bukan tak ada langsung kamu. Debu pun tak ada. Tu pun Allah boleh jadikan kamu
Allah boleh hidupkan kamu. Allah boleh bagi apa? Macam-macam rezeki pada kamu. Ini sedangkan kamu dah hidup dah sebelum ni. Kemudian mati kamu. Debu kamu duk ada lagi. Tulang belulang kamu duk apa? Orang kata apa? Serpihan. Apa? Debu-debu. Kan? Tulang cenunut tu duk ada lagi. Tak cenunut. Berwah kali tak pula cenunut. Bila saya sembang dengan doktor lah tuan-tuan, dengan doktor pakar bahagian ortopedik, bahagian tulang. Dia kata ada satu tulang yang tak binasa. Tulang cenunut tu lah tuan-tuan. Bukti ada lagi bahawa subhanallah. Kan? Ada lagi istilah bahasa Arab dia panggil azmul apa? Ada tulang lah tu. Itu tak binasa tuan-tuan. Ada lain hancur kan? Tapi yang tu masih ada. Subhanallah. Cakap kapal terbang kan. Dia panggil apa? Kotak hitam. Tu pun hilang kan dah. Tak jumpa. Nak rakam balik apa yang berlaku dalam kokpit tu. Kalau berlaku nahas di udara ke nahas di mana? Di laut ke apa semua. Tempat apa semua kan. Forensik kan cari apa? Kotak hitam kan. Lihat tu dia berpuluh dulu. Kita nak tahu dia punya apa? Apa yang berlaku dalam apa? Insiden ataupun nahas itu kan. Tapi kadang-kadang hilang ada yang tak jumpa kan. Tak hilang tu jadi kena buat cara lain pula. Pihak tu. Pihak ni hak Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Tak apa. Maknanya apa? Dakwaan puak musyrikin tu palsu. Menyeleweng tuan-tuan. Makna Allah boleh menghidupkan semula. Sesiapa yang telah meninggal dunia, Allah hidupkan balik. Jadi Allah ni Allah tegaskan tuan-tuan. Kerana apa? Kerana musyrikin tak boleh terima bahawa mereka akan hidup balik setelah mana selepas mereka sudah jadi tulang belulang. Itu adalah ketidakpercayaan mereka yang paling utama. Hak ni mereka tak percaya. Lepas tu dia seronok dengan dunia ni sampai berlebih-lebihan, melampau-lampau sampai tak ambil kisah dah dengan kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat ni juga tuan-tuan, Allah nak bagi tahu bahawa Allah juga yang menghidupkan hati manusia yang dah mati. Ni nak hidupkan hati, ihya. Nak apa? Nak cairkan hati tu. Kalau saya hati tu kah. Hati tu orang kata apa? Jumut dah, beku dah. Tak boleh terima kebenaran, tak boleh terima apa? Nasihat, tunjuk ajar dan juga segala apa? Panduan-panduan yang diberikan kepada dia, maksudnya dia terlalu keras. Namun Allah hidupkan kembali tuan-tuan. Maknanya bukan hidup di segi fizikal saja, tapi Allah boleh hidupkan hati seorang manusia. Allah cairkan hati dia, Allah lembutkan hati dia. Tuan, untuk nak terima kebenaran. Itulah yang berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Cerita tu panjang tuan. Berkenaan dengan bagaimana Sayyidina Umar memeluk Islam dunia. Jadi hidayah tu milik Allah. Maksudnya Allah nak bagi hidayah kepada, walaupun dia cukup kuat lawan Islam, bencikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya hati dia cair tuan-tuan untuk terima Islam apabila mendengar ayat Al-Quran dalam surah Taha yang diamalkan untuk apa? Tujuan apa tuan-tuan? Salah satu daripada kaedah penawar untuk nak melembutkan hati manusia. Sebab itu berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Surah Taha ayat 1 sampai ayat 5. Itu antara ayat-ayat syifa lah. Yang boleh kita amalkan untuk menjadikan supaya hati manusia ni jadi apa? Dilembutkan oleh Allah. Maksudnya apa? Dipermudahkan urusan dia untuk menerima kebaikan dan juga kebenaran. Dan manusia ni kadang dia tahu ada setengah tu, dia tahu kata hak tu betul, itu benar, tapi dia tak boleh terima. Jadi dia duduk apa terikat ataupun dia duduk seronok lagi dengan benda-benda yang lara, yang sia-sia, yang apa yang dia duduk apa duk amal, yang dia duduk sebati dalam jiwa dah. Itu hujah dah tuan-tuan. Dia jadi itu jadi kerahkung orang.
Kong macam kong apa? Kong stemron. Bukan tegak kong gerek ni. Kong stemron. Tak tahu stemron ada kong. Bayangkanlah tuan-tuan. Punya kerah yang benar nak buat apa. Jadi orang tak ambui tak ampun. Pakai dapat nak apa ni, payuk nak zah pun tak boleh piuh. High pressure. Daging tu keras juga. Tak tahu nak buat apa. Betul nak buat apa kalau keras dulu. Tak buat apa. Kan? Tak boleh. Tapi ada kaedah dia. Antara amalannya tu, kita boleh baca ayat dalam surah Taha. Doa, mudah-mudahan Allah bagi hidayah, Allah lembutkan hati dia untuk nak apa, kembali ke pangkal jalan lah. Kalau sekiranya dia tersasar sebelum dah ni, terjebak dengan menemukan maksiat, maka doa kepada Allah. Insya-Allah tuan-tuan, selagi mana ada dalam ruang hati dia, walaupun sebesar lubang jarum, kecil lubang jarum tuan-tuan, sebesar lubang jarum, dia nak kepada kebaikan dan juga apa, kebajikan, insya-Allah Allah akan bagi dorongan kepada dia untuk dia terima kebaikan. Doa, banyakkan doa dan banyakkan usaha lah untuk nak dapatkan insya-Allah. Baik, tentu. Jadi dia kata, oleh itu mereka tidak mau terima iman. Diibaratkan seperti telah mati hatinya. Mereka nampak hidup ni secara fizikal lah. Itu orang yang sah hati jadi itu. Tapi hati mereka telah mati sebenarnya. Tapi Allah boleh hidupkan hati mereka. Jadi dalam ayat ni, menghidupkan secara fizikal, maknanya hidupkan balik orang yang dah mati tu, hidup balik di akhirat. Ataupun yang kedua, juga hidupkan hati-hati yang telah mati ni, yang tak boleh terima apa kebaikan dan kebenaran, akhirnya mereka boleh menerima kebaikan dan kebenaran apabila Allah buka pintu hidayahnya, pintu petunjuknya, maka mereka boleh menerima dengan berlapang dada dan berminda terbuka. Gitulah tuan-tuan. Jadi teruskan berdoa, teruskan berusaha untuk mereka ni menerima dakwah, menerima seruan Islam. Ingatlah ni kata ni tentang mereka yang mulanya tentang Nabi ni, contoh tuan-tuan. Yang lawan Nabi ni akhirnya menerima hidayah. Seperti mana Abu Sufyan, Khalid Al-Walid dan banyak lagi para sahabat. Abu Sufyan tuan-tuan hanya terima Islam setelah 20 tahun Nabi dakwah pada 20 tahun dia baru boleh terima Islam. Khalid Al-Walid pun begitu juga tuan-tuan. Dalam peristiwa peperangan peperangan Uhud, dia adalah peranan utama, naik atas Jabal Rumat, bukit pemanah apa semua. Itu juga Sayyidina Umar Al-Khattab ulama tuan-tuan. Jadi itu Allah bagi hidayah kepada mereka. Allah bagi petunjuk kepada mereka. Baik. Kemudian wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dan Allah tulis sahaja kesan apa yang mereka lakukan daripada kesan amalan mereka. Itu yang kita bincang tadi ni tuan-tuan. Jadi perkara kedua yang musyrikin Mekah tak dapat terima, iaitu bagaimana Allah nak balas perbuatan mereka tu. Ini pun mereka tak boleh terima lah. Mereka fikir tak sampai. Jadi mereka duk berkira-kira dengan pandangan mereka, dengan persepsi mereka sahaja. Jadi banyak benda yang mereka telah lakukan daripada kecil sampai ke tua. Kemudian ada berapa orang dalam kemudian ada berapa orang dalam dunia ni, bagaimana Allah boleh tahu apa yang mereka lakukan? Mereka guna akal mereka tak dapat terima perkara tu kan. Jadi mereka nak kira macam mana, ramai ni, bilion ni, ramai manusia di dunia ni. Jadi mereka duk fikir guna akal semata-mata. Memang akal tak sampai fikir hal tu tuan. Sebab kemampuan akal ni terbatas, terhad. Jadi maka Allah jawab dalam ayat ni. Maksudnya apa? Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Allah jawab, Allah akan tulis semua perbuatan manusia. Allah catat habis semua. Dan kesannya sekali, bukan dekat catat saja, dia ada bukti. Ada hujah yang kukuh tu. Contohnya apabila seorang tu derma buat masjid, ada kesan yang ditinggalkan. Kesan baik tu pun Allah tulis juga. Dia bina masjid kan. Jadi apa yang berlaku pada masjid tadi? Masjid itu diimarahkan, masjid itu dimakmurkan, ni berapa ramai orang yang main masjid, semua tu record semua tu. Bukan dekat dia bagi derma tu, memanglah kan. Nampaklah kata dia bagi derma tu dari terima.
Bawa keluar resit apa semua kan. Itu di segi zahir kita pun nampak kan. Akhirat nanti. Allah tunjuk balik, Allah paparkan balik tu. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Tu. Dan surah An-Naba ayat ujung lah tu. Allah kata ni, Allah bagi tahu pada kamu bahawa azab ni dekat dah. Bila mati kamu terima azab tu. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari itu manusia ni akan tengok balik apa yang dua tangan dia buat selama ni. Ni usaha dia lah, kata kat dua tangan dia, dua kaki. Kalau kata telinga hadut dengar, dua telinga, mata hadut tengok, dua mata. Hidung hadut cium ni, dua lubang hidung lah, bukan dua hidung. Tuan-tuan. Semua ni jadi saksi ni, sebab Allah SWT. Dan Allah sebut, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua jadi saksi dekat Allah SWT. Mulut tak boleh cakap lah. Mulut ni, dia jenis hutang. Dia jenis belit. Bohong ni kadang manusia ni, dia bohong bukan dekat dunia. Sampai depan malaikat pun dia bohong, depan Allah pun dia bohong. Nanti kita akan bincang dalam apa? Dalam ayat tu tuan-tuan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Tu yang Allah kunci mati mulut manusia. Bohong ni daripada dunia sampai akhirat. Tu malaikat kata ni, apa yang kamu buat ni, catatan malaikat ada ni. Bukti dah ada dah. Dia kata dah. Malaikat silap catat. Tu. Depan Allah. Depan mahkamah Qadhi Rabbul Jalil tuan-tuan. Manusia ni bohong ni. Maka Allah tutupkan. Kunci mulut-mulut mereka ni. Kunci mulut baru berhenti cakap. Dan kita khatam tuan-tuan hidup cakap tu. Kalau hak jenis putak belit, dia putak belit lah. Hak jenis autar, dia autar. Tu yang kata manusia ni tuan-tuan. Jadi apabila Allah kunci mulut mereka tuan-tuan, wa tukallimuna aydihim, tangan nak cakap tak boleh buat apa lah. Tak boleh halang lah tangan ni nak cakap. Tangan cakap, tuan-tuan ambil alih tempat mulut tadi ni. Pasal apa? Pasal mulut tu duduk jenis bohong. Maka tangan tu cakap, tuan-tuan, kaki pula jadi saksi, habis halas apa? Habis halasan. Habis hujah. Mati akai orang tak? Tu yang ayat tu tuan-tuan, maknanya pasal golongan manusia hak jenis pembohong, pendusta ni, dia akan buat kerja sampai ke mana? Bohong dia sampai ke akhirat. Sebab tu Allah bertindak sedemikian rupa. Baik, tuan-tuan. Kemudian Allah jawab balik. Benda-benda yang nampak kecil, kesan tapak kaki, semua tulis, tuan-tuan. Kita duduk main masjid kan? Duduk main surau apa semua ni, kita duduk jalan. Kita bila jalan naik kereta, lah. Naik kereta cara apa? Perkiraan naik kereta, naik gerek, cara kayu gerek. Ni kira hak jalan pun ambil kira. Lepas tu kita main naik kereta zaman lah ni dah mudah naik kereta. Naik apa lagi? Naik motor. Ada lah kira ada tu. Baik tuan-tuan. Jadi semua ada catat. Semua dihantar pahala kepadanya apabila dia tiada lagi. Maksudnya ada pahala. Apabila dah meninggal dia tu, ada pahala di sisi Allah SWT. Tapi kalau dia buat disko, kelab malam, apa kasino ke apa ke, dosa apa dia tak pada dia lah. Setiap kali orang duk pergi disko tu, dia ada wakaf disko. Tu dia ada. Orang duk pergi disko tu dia boleh dosa. Boleh sama lah tuan-tuan, tumpang semangkuk. Bukan setakat semangkuk lah, hang punya kerja semua. Belakut dekat disko tu 5 juta, Masya Allah. Berapa ramai yang duk pergi duk menari, duk kencok, duk minum arak, duk merendak. Berapa belakang tuan-tuan. Allah hantar dosa pergi kat dia, pada hang puncak. Sebab tu dia panggil sadaqatin jariyah kan. Sedekah yang kita buat ni, pahala dia berpanjangan, tuan-tuan. Itu juga maksiatin jariyah. Maksiat pun dia berterusan juga. Kalau kata dia pergi buat rebah dengan maksiat tu. Itulah tuan-tuan. Kan dalam hadis Nabi sebut apa? Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min salasin. Sadaqatin jariyatin atau ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lahu. Tu boleh tolong kita lagi walaupun kita dah mati lama dah tuan-tuan. Sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakan kebaikan untuk dua ibu bapa dah. Maksudnya tu berterusan pahala dah tuan-tuan. Begitu juga maksiat yang dia duk labur, dia invest waktu dia hidup di dunia, maksiat tu juga akan berterusan dosa dah.
Gitulah tuan-tuan apa yang dapat kita kongsi pada pagi ini. Lonceng berdahulu SOP. PKPB. Jadi sekadar itu dulu kuliah kita pada pagi ini, dan insya-Allah kita akan sambung pula pada tarikh 27 hari bulan 3 juga dalam waktu kuliah subuh lah, insya-Allah wallahu a'lam bissawab. Dan saya nak kongsi dengan tuan-tuan berkenaan dengan apa satu istighfar bagi kita tu, istighfar lidah fa'il bala ada kita jawab saya istighfar tu apa ni Ustaz Mahmud bagilah kalau bagilah pakai ramai lah no. Dalam keadaan kita masih lagi diuji dengan ujian daripada wabak pandemik COVID-19. Mudah-mudahan Allah sejahterakan kita, Allah angkat balak bencana daripada kita, dan juga Allah bagi kekuatan kepada kita untuk nak teruskan amal soleh dan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.